80. Dia wafat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa dia meninggal, dia orang sangat kaya. Jadi kaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan baru kaya. Dia kaya sejak daripada ada Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kaya. Sampai wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali, sampailah naik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas kekal sebagai orang kaya. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Sahabat-sahabat Nabi ni depa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah mai ke Mekah untuk nak buat haji. Tuan, Nabi seumur hidup dia buat haji sekali aja. Dan Nabi buat umrah 4 kali. Jadi oleh kerana ini adalah satu-satunya haji yang Nabi buat, maka sahabat semua nak ikut, pasal nak tengok macam mana cara buat haji. Tuan-tuan, kita sudah maklum sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dalam bab ibadat, dalam bab syariat, mereka tidak akan buat lain daripada yang Nabi buat. Ini sahabat Nabi. Mereka sangat serius dalam soal ini, mereka sangat strict dalam soal ini. Bukan sahaja bab semayang, bab haji, bab umrah, bab nak keluar zakat, bab puasa, bab yang melibatkan syariat, yang melibatkan agama, mereka akan pastikan mereka ikut macam Nabi buat. Tidak ada kurang, tidak ada tambah, tidak ada tokok tambah. Apabila Nabi SAW pergi ke Mekah untuk nak buat haji, haji itu dipanggil Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji last. Itulah satu-satunya haji yang Nabi buat. Bila Nabi pergi, ramai sahabat ikut. Antara ramai-ramai itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nak jadikan habuan dia jatuh sakit di Makkah. Masa buat haji itu, nak jadikan habuan dia, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Bahkan sakit dia ni sakit macam nak habis umur. Sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas duk berasa kata dia macam nak mati di Mekah, bersebab musababkan sakit itu. Dalam pada duk sakit tu, hadis ini mai. Dia kata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' min wajah. Dia kata, waktu aku tengah sakit teruk, aku tengah lorat, Nabi mai ziarah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia macam tu. Dia kalau orang yang dia kenal, apatah lagi sahabat rapat dia, bagi tahu kata sakit dia sampai. Bukan sahabat rapat dia, khadam yang duk kerja dengan dia, dengar kata sakit, Nabi sampai. Kan kita duk baca 2-3 kali hadis, satu budak Yahudi, pak Yahudi, mak Yahudi, dan dia pun Yahudi. Dia bukan orang Islam, tapi dia syok ke Nabi. Tiba-tiba jatuh sakit. Bila dia sakit, orang pergi habaq dekat Nabi, Nabi pergi visit dia, Nabi pergi ziarah dia, Nabi pergi tengok dia, Nabi masuk pergi duduk sebelah kepala dia. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, aslim, masuklah Islam. Budak Yahudi ni bila Nabi kata lagu tu, dia tengok Nabi, dia tengok pak dia duduk sebelah satu lagi. Tapi yang kata Nabi ni, tuan-tuan, satu manusia yang bukan sahaja sahabat sayang dia, musuh hormat dia. Bapa budak Yahudi ni bila tengok Nabi kata ke anak dia aslim, masuk Islam, bila anak dia tengok kat dia, dia kata ata' Abul Qasim. Dia kata, hang ikutlah kehendak Muhammad Abul Qasim ini.
Hadis ni cerita dekat kita Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia jatuh sakit, orang bagi tahu dekat Nabi, Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi duduk sebelah dia, faqultu, dia kata aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah, balaghani ma tara minal wajah. Dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, Tuan tengok saya ni duk sakit lah ni, Tuan nampak ni keadaan saya lah ni, teruk ni. Wa ana dhu malin. Dia habaq dekat Nabi, dia kata saya orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu tengah sakit kuat, Nabi mai ziarah dia, dia habaq dekat Nabi, dia kata tuan tengok keadaan saya lah ni. Maksud dia nak kata saya ni duk nampak macam nak habis dah. Dalam keadaan yang macam tu, dia kata satu benda dia teringat. Apa dia? Wa ana dhu malin. Aku orang kaya, aku orang ada harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Tapi saya anak seorang aja, perempuan pula, dia kata. Saya tak ada ramai anak saya seorang saja. Sudahlah seorang ibnah, anak perempuan pula, dia kata. Afa atasaddaqu bi thulusai mali. Dia tanya Nabi ni dalam pada duduk sakit ni, dia kata ya Rasulullah, apa pendapat tuan kalau harta saya yang banyak ni saya nak wasiatkan 2/3 harta ni, nak bagi ke orang 2/3 harta saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Nabi tak setuju. Nabi kata berapa nak bagi? 2/3. Nabi kata no. Qala qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku kata dekat Nabi lagi, afa atasaddaqu bi syatri. Kalau macam tu saya nak wasiat setengah daripada harta saya. Kalau daripada harta ni nak bagi 2/3, Nabi kata banyak sangat, okey saya nak bagi setengah untuk wasiat kepada siapa-siapa. Saya nak bagi setengah daripada harta saya. Qala la. Nabi kata tak boleh. Nabi kata as-sulus. Nabi kata kalau nak bagi juga bagi 1/3. Nabi kata was-sulusu kathir. Nabi kata 1/3 tu pun banyak dah. Pasal apa? Pasal dia orang kaya. 1/3 harta dia bukan macam 1/3 harta kita. Kita kalau ada 3,000, 1/3 baru 1,000. Dia kalau ada 3 juta, 1/3 sudah 1 juta. 1/3 bagi orang kaya banyak. Nabi tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini kaya. Bila dia kata dia nak bagi 2/3 harta dia, Nabi kata jangan, banyak sangat. Dia kata saya nak bagi 2/3. Nabi kata tak mau, banyak sangat. Saya nak bagi setengah. Nabi kata tak mau, banyak sangat. Nabi kata kau nak bagi juga thuluth, 1/3. 1/3 tu pun kathir. Nabi kata itu pun banyak. Tengok Nabi. Kalau ustaz lah ni mari jumpa ustaz, saya ada ingat nak infak duit sikit. Ya banyak kali tu. Ya berapa tu? Orang kaya ni kata saya bagi, ingat nak bagi 1 juta kot. Oh, boleh. Lepas tu tak lama ustaz tu tukar kereta. Bukan semua, tapi ada hak nakai ni ada. Hak nakai ni di mana pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, nak bagi. No, dia kata kau nak bagi juga 1/3. 1/3 itu pun Nabi kata banyak. Innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Nabi kata daripada hang tinggal anak hang esok miskin meminta-minta kepada orang, lebih baiklah hang tinggal zuriat, hang tinggal anak yang kaya. Nabi kata soal hang nak buat pahala, buat. Soal hang nak infak harta, buat.
Soal anak bagi wasiat kepada tujuan-tujuan kebaikan, buat. Nabi kata, tapi ingat, kalau kita ada anak, kita pastikan anak kita tu kita tinggal, dia tidak hidup melarat, apatah lagi dia tak merempat dan meminta-minta. Itu lebih baik daripada hang tinggal anak hang hidup meminta-minta dekat orang. Hang orang kaya tapi tinggal anak yang merempat macam ni. Hadis ni nak beritahu dekat kita apa tuan-tuan? Kaedah bersedekah, utamakan yang dekat dulu. Anak isteri dulu, tengok adik-beradik, abang kakak kita dulu, tengok baru pergi ke jauh, baru pergi jauh. Tengok orang Kelantan yang susah kena banjir dulu, lepas tu baru pergi Kemboja. Kaedah dia macam tu. Duk terkam nak pergi mana tah dunia ni tepi rumah susah tak tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu kaedah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Nabi kata yang penting dalam hidup kita ni apa dia? Kita bersedekah kerana nak mencari keredaan Allah. Yang paling penting dalam hidup kita ni, kita buat apa pun, sama ada kita nak infak, sama ada kita nak bersedekah, sama ada kita nak tolong orang, sama ada kita nak sebar ilmu, apa juga benda kita nak buat dalam dunia ni, biarlah kerana nak mencari keredaan Allah. Kalau itu yang ada dalam hati kita, Nabi kata, illa ujirta biha, melainkan ada pahala Tuhan bagi dekat hang. Ikhlas kita Allah tahu. Ikhlas ini bukan satu benda yang Allah tahu, bukan satu benda yang mudah ikhlas ni, tapi ikhlas kita Allah tahu. Keikhlasan kita itu illa ujirta biha, melainkan Allah akan ada pahala untuk itu, untuk keikhlasan itu. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik, sehingga kan kalau hang ikhlas, Nabi kata, hang pi kerja, hang pi cari rezeki, hang buat balik main makan, hang suap makanan satu mulut masuk dalam mulut bini, Allah sediakan ganjaran pahala. Kalau hang ikhlas, hang pi buat kerja ikhlas, hang dapat rezeki itu, hang bagi makan anak bini hang ikhlas. Kalau hang buat kerja ni semata-mata kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, nasi satu suap hang suap dalam mulut bini, bukan pi bagi dekat anak yatim, bukan pi bagi dekat rumah orang tua-tua, hang suap mulut bini di rumah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah. Tuan-tuan, nampak hadis ni, kalau kita follow hadis ni, kita ikuti hadis ni pelan-pelan, elok-elok, bagi dia jerap dalam hati kita, kita boleh nampak bagaimana sahabat ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, tadi kata sakit penat, bila Nabi mai ziarah dia, setengah penyakit dah hilang. Bila dia ada satu muskil, dia tanya Nabi, cara Nabi bagi kaunseling dekat dia, cara Nabi bagi nasihat dekat dia, dia mai kuat. Dia mai kuat. Dia boleh duduk bercakap dengan Nabi, dia boleh duduk respon dengan Nabi. Apa yang Nabi terang tu meredakan dia dan memberi ketenangan pada dia. Habis bab harta. Qultu, dia kata, aku kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Dia tanya soalan kedua kepada Nabi. Maksud kata-kata ini, kalau tuan-tuan tengok di dalam syarah Sahih Muslim, dia umai dua kemungkinan. Satu, ukhallafu ba'da ashabi, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah saya ni akan berumur panjang?
Ditanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni saya sakit ni, teruk ni, rasa sakit ni, duk menanggung ni teruk. Saya nak tanya Tuan, agak-agak Tuan, umur saya ni panjang ke tak? Satu kemungkinan lagi, dia kata ukhallafu ba'da ashabi, maksudnya, Tuan, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah kerana saya sakit ni apabila Tuan dan sahabat-sahabat lain nak balik ke Madinah? Itu maksud yang kedua. Maksud kata-kata dia tadi ni, dia tanya Nabi SAW, ni saya ni duk sakit teruk ni, adakah saya akan mati di sini? Adakah umur saya tak panjang? Satu. Ataupun dua, maksud dia, ya Rasulullah, saya sakit teruk ni, adakah dengan kerana saya sakit ni, bila sempurna sah lerah haji, Tuan dengan sahabat-sahabat balik ke Madinah, tinggal saya di sini? Itu dua. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, hati mereka ni tak mau dah duduk di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, dalam hati mereka ni, kalau boleh tak mau dah balik mai duduk di Mekah. Pasal Mekah ini sudah menjadi satu noktah hitam, sudah menjadi satu titik hitam di dalam hidup mereka. Mekah negeri tumpah darah mereka. Di Mekah mereka didera, di Mekah mereka dipulau, di Mekah mereka dibuat macam-macam. Kafir Quraisy buat tahanan dekat mereka di Mekah. Bukan mereka sahaja, bahkan yang lebih teruk kena Nabi SAW. Kita pernah baca hadis di masjid ni, bagaimana Nabi SAW pada zaman awal Islam, Nabi pergi sujud semayang di tepi Kaabah, dia pergi ambil perut unta busuk, lumbuk mai atas belakang Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tengok ni ketak ni, nak pergi tolong tak berani. Pasal apa? Pasal yang mendominasi Mekah, yang kontrol Mekah, orang yang berkuasa di Mekah ini ialah kafir Quraisy. Dan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy ini cukup dahsyat mereka ni, cukup zalim. Bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah kena, bayangkan macam mana Ammar bin Yasir, bapa dia Yasir, mak dia Sumayyah kena di Mekah. Bila orang pergi ambil perut unta busuk 3 hari punya perut unta, pergi lumuk atas belakang Nabi, sahabat-sahabat ni sangat sedih, sangat simpati, tapi nak pergi tolong tak berani. Jadi Mekah sudah menjadi satu tempat yang meninggalkan satu titik hitam, satu sejarah hitam dalam hidup para sahabat Nabi. Dan daripada hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, daripada sampai di Madinah, satu negeri yang Nabi SAW cukup suka. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zaman yad'u ar-rajul ibna ammih wa qaribah halumma ila ar-rakha halumma ila ar-rakha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبيث الحديد أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni hadis ni yang berkacau kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW kata akan mai satu zaman esok ni di mana pada zaman itu yad'u rajul ibna ammi wa qaribah,
Satu orang yang duduk di Madinah, dia duduk di Madinah, dia kata ke adik-adik beradik dia, halumma ila rakha, halumma ila rakha. Dia duduk di Madinah, tapi dia duduk ajak adik-adik beradik dia ajak mak dia ajak ayah dia ajak abang dia ajak kak dia ajak adik dia ajak bini dia ajak anak dia, halumma ila rakha, halumma ila rakha. Dia kata, jom kita pindah keluar daripada Madinah, kita pergi ke satu tempat yang menjanjikan kemakmuran kepada kita. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Nabi kata, sedangkan kalau mereka tahu Madinah itu adalah tempat yang paling baik untuk mereka, daripada ditakdirkan Allah keluar daripada bumi-bumi lain, pergi ke satu bumi yang paling baik di atas muka bumi. Tiba-tiba dah ditakdirkan mereka duduk berpijak di atas bumi bertuah, di atas bumi Madinah. Tiba-tiba tak seronok dengan Madinah, nak keluar daripada Madinah, nak ajak adik-beradik keluar daripada Madinah. Mereka ni tak tahu, Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku ada di dalam tangan dia, la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlaqallahu fiha khairan minhum. Demi Allah, Nabi kata, barang siapa keluar daripada bumi Madinah kerana tak suka dengan Madinah, Allah akan gantikan tiap-tiap orang yang keluar daripada Madinah kerana tak suka tu dengan orang yang lebih baik untuk masuk duduk di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, benda ni duduk dalam kepala dia. Bila dia pergi Mekah, dia jatuh sakit di sana, dia duduk takut ni. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah saya ni akan panjang umur ataupun saya akan mati di Mekah? Dia tak seronok, dia nak balik ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, adakah selepas selesai ibadat haji, Tuan dan sahabat-sahabat lain balik ke Madinah, tinggal saya di Mekah, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah? Bukan Mekah tak bagus, tetapi Madinah ini sangat menarik untuk dijadikan tempat tinggal. Bila dia tanya macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf. Nabi kata, wahai Sa'ad, sekali-kali kamu tidak akan ditinggalkan. Dalam satu maksud lain, Nabi kata, dah, kamu tak mati lagi dalam sikit masa ni. So, tadi dua maksud. Adakah saya ni akan mati ataupun saya masih ada umur panjang, ataupun adakah saya akan ditinggal di sini kalau Tuan balik ke Madinah? Itu dua. Nabi jawab, Nabi kata, dah, kami tak akan tinggal hang, dan hang pun tak akan mati dalam masa terdekat ni. Nabi kata lagu tu. Hadis ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadatta bihi darajatan wa rifah. Nabi kata, apapun Sa'ad, apapun, buatlah amal ibadat dan kerja ini kerana nak cari keredaan Allah. Apapun, itu nombor satu. Hang nak menyaga pun kerana nak cari keredaan Allah. Hang nak duduk dalam bidang agama pun nak cari keredaan Allah. Hang nak mengaji, hang nak hafal Quran pun kerana nak cari keredaan Allah. Hang nak hantar anak pergi belajar hafal Quran pun kerana nak cari keredaan Allah. Apa pun nak buat ni, biar hati kita ingat, kata aku nak cari keredaan Allah. Kalau itu ada di dalam hati hang, illazdatta bihi darajah, melainkan Allah akan angkat darjat hang. Allah akan tambah darjat hang. Allah akan jadikan hang lagi mulia dan lagi mulia. Kalau hang buat benda ni kerana Allah, satu benda, Allah janji dia akan bagi kemuliaan kepada hang. wala'allaka tukhallafu hatta yunfa'a bika aqwam wa yadhurra bika akharun. Dan Nabi SAW kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas,
Bahkan Sa'ad bukan saja hang tak akan mati dalam masa terdekat ni, bukan kami nak tinggal hang di Mekah ni, bahkan hang akan hidup bahkan satu hari esok. Nabi kata, ini kata mukjizat Nabi, benda future, benda yang akan datang. Nabi bercakap, Nabi kata bahkan hang, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hari esok hang akan jadi satu manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang. Nabi kata kat dia. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas jadi macam yang Nabi kata. Dia kemudiannya hidup dengan umur panjang. Nabi wafat, dia ada lagi. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia ada. Dia berjuang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ikut serta dalam berbagai-bagai peperangan. Naik Sayyidina Umar, dia ada bersama dengan perjuangan Sayyidina Umar. Naik Sayyidina Osman, dia berada bersama dengan perjuangan Sayyidina Osman. Bahkan Osman lantik dia menjadi governor di Kufah. Dia jadi orang besar di Iraq. Bahkan wafat Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali, dia ada lagi. Dia berjuang bersama dengan Ali. Mai pada zaman Muawiyah, dia ada lagi. Dan dia wafat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pernah dihantar sampai ke China untuk bawa Islam, memperkenalkan Islam di China. Itu sebab sampai hari ini tuan-tuan pergi Guangzhou, dia kata kubur dia ada di sana, sedangkan hadis abang kubur dia ada di Madinah. Waktu dia wafat, mayat dia disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi yang dikasihi. Dia menjadi satu orang manusia yang kaya, yang kekayaan dia tu dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Perjuangan dia membuka negara-negara Islam, menyebabkan ramai orang mendapat manfaat, mendapat Islam. Apa yang Nabi kata semasa Hajjatul Wada' menjadi kenyataan kepada dia. Maka ulama sepakat mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang manusia hebat yang kaya raya, yang kekayaan dia ni memberi manfaat kepada ramai orang. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Yang pertama, dianjurkan kepada kita kalau dengar ada sahabat-sahabat kita sakit, ziarahilah dia. Apatah lagi kalau kita pemimpin dalam masyarakat. Apatah lagi kalau kita ni pemimpin dalam masyarakat. Kalau ada orang main habaq dekat kita, ada orang tertentu, orang yang berjasa di dalam masyarakat, sakit misalnya, luangkan masa untuk ziarahi dia. Yang kedua, orang sakit boleh minta supaya didoakan kesembuhan dia. Kalau kita sakit, ada orang mai ziarah kita, kita boleh minta kepada orang yang mai ziarah ni, doakan saya, minta bagi saya sihat. Itu tidak salah, itu dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, mengumpul harta dan menjadi orang kaya tidak salah. Bahkan kalau boleh, lebih ramai orang Islam kaya lebih baik. Kalau boleh, lebih ramai orang Islam kaya lebih baik. Yang keempat, pendapat sebahagian ulama, jika sekiranya ahli waris ataupun anak-anak yang nak ditinggalkan itu orang yang kaya-kaya, anak kita semua successful, 5 orang anak, 5 jadi doktor pakar. Ulama kata kalau begitu keadaan anak-anak yang kita nak tinggal, berwasiatlah dengan 1/3 harta kita. So mereka tak perlu sangat duit kita, mereka pun dah kaya. So apa hak ada kat kita, berwasiatlah dengan 1/3 harta kita. Tapi kalau sekiranya kita meninggalkan anak-anak yang dhaif dan susah, kalau nak berwasiat, berwasiatlah kurang daripada 1/3, kerana meninggalkan anak yang susah itu tidak baik di dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, dia kata an rajul min Bani Asad annahu qala nazaltu ana wa ahli
ببقيع الغرقد. فقال لأهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشعير والزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Yang ini satu cerita macam mana cerita ada orang susah. Dia kata seorang laki-laki daripada Bani Asad, dia dengan family dia, dengan keluarga dia, mai tak tahu daripada mana, mai ke Madinah. Dia pergi berhenti di Baqi' Al-Gharqad. Baqi' ni dekat mana lah ni tuan-tuan? Di Madinah. Perkuburan penduduk Madinah. Baqi' Al-Gharqad. Di situ dulu Baqi' ni, di Baqi' Al-Gharqad ni maksud pokok duri. Dulu di kawasan tu, kawasan yang Baqi' lah ni dulu banyak pokok-pokok duri. Maka dipanggil Baqi' itu Baqi' Al-Gharqad. Daripada mai tah daripada mana, mai berhenti di situ. Satu family, satu keluarga besar duduk di situ. Bila duduk di situ, keluarga mai daripada tak tahu mana tempat dan susah, tak ada nak makan pun tak ada. Bila dah sampai di Madinah, mereka kata dekat ni yang kata rajul min Bani Asad ni, kata dekat dia ni, dia kata ni ang pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalhu lana syai'an na'kuluh. Pi jumpa Nabi ni, depa mai daripada jauh ni, mai Nabi pun tak pernah tengok. Ni mai ni daripada Islam dah, daripada tempat mereka mai ke Madinah ni, mai nak tengok Nabi, mai nak kenal Nabi, mai susah. Tuan-tuan tahu sampai hari ni, ini bukan cerita 1400 tahun dulu, sampai hari ni Mekah Madinah ni sentiasa dikunjungi oleh orang daripada berbagai negara dengan berbagai latar belakang. Saya pergi haji tahun 1996. Masa nak balik dekat airport, satu kawasan airport tu mereka ni semua geng kulit hitam ni ramai tidur melepok buat atas lantai airport ni. Saya tengok ada satu duduk atas bangku dengan serban besar ni, serban macam orang Sudan ni, ikat besar ni. Hak lain ni pakai duduk melepok ke bawah, duduk dengar. Dia duduk cakap bahasa dia, sebelah dia duduk pegang Quran. Kawan ni baca Quran, sekejap lagi dia bercakap bahasa dia. Kawan ni baca Quran, sekejap lagi dia bercakap. Saya duduk tengok. Bila saya duduk tengok, dia tengok saya. Mujur dia tak tanya ada hutang ke? Saya tengok dia, dia tengok saya. Dia kata tahan. Dia panggil. Saya pun pergi bagi salam dekat dia. Assalamualaikum ya Syekh. Oh, anta kalim Arabi? Dia kata, "Hang boleh cakap Arab?" Saya kata, "Insya-Allah kalim syuraya." Sikit boleh kata. Dia peramat kawan baca Quran tu, suruh saya duduk tepi tu kan. Ringkas cerita, saya tanya dia ni mai mana? Eritrea. Nak tahu Eritrea tahu mana? Ada peta dunia ke nak buka tengok? Satu negeri halus kecil, Eritrea. Nama tak ramai orang tahu.
Bendang raja pun kita tahu. Eritrea. Dia main daripada Eritrea. Oh, saya kata. Saya tanya dia nak balik bila? Dia kata wallahu a'lam. Saya kata hang ada di airport. Hang tak tahu nak balik bila? Dia kata tak tahu, wallahu a'lam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal depa ni mai buat haji dengan balik atas ihsan kerajaan Saudi. Dia tak ada duit. Dia mai tu atas ihsan kerajaan Saudi, balik pun atas ihsan kerajaan Saudi. Tuan-tuan, depa ni bukan tunggu kapal terbang ada seat nak balik. Depa tunggu kapal terbang tempat barang ada kosong. Kalau tempat barang ada kosong, pihak berkuasa Saudi di airport ni tengok kosong agak-agak boleh duduk orang, panggil depa. Bilang 25 orang masuk. Masuk duduk pi berkah depa sama dengan barang ni. Masya-Allah tuan-tuan, kita pi haji pi umrah ni hebat tuan-tuan. Tu pun kena 1 kilometer maki berkandak-kandak kan. Kena hotel jauh sikit nak berjalan main maki sampai ke Rengkong. Depa ni mai tuan-tuan atas ihsan sampai buat haji apa semua, tidur tahu mana tuan-tuan? Halaman masjid tu. Tak ada nak bawa beg-beg roda macam kita ni, tak ada. Dia pakai bungkus dalam kain gitu aja. Dia bungkus dalam kain, dia bubuh dalam plastik, beli bawang merah tu. Lalu tu aja barang dia mai, mana ada tempat sangkut depa sangkut. Depa ni miskin susah tuan-tuan. Masya-Allah, mabrur haji depa ni. Saya tanya nak balik bila, wallahu a'lam. Dia kata tak tahu ada kosong lagi. Dia nanti panggil berapa orang nanti pergi pun tak tahu, cerita dia Allah je tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni malam ni kita baca cerita 1400 tahun dulu. Lah ni pun ada lagi 1400 tahun dulu. Geng Bani Asad ni satu family mai duduk di Baqi'. Lepas tu mereka panggil anak mereka hak nampak cargas sikit ni. Dia kata pergi jumpa Nabi Muhammad. Ni mereka pun tak jumpa lagi. Mereka duduk dengar nama ya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ni dah Islam dah kita ni, mai nak tengok yang kata Muhammad ni macam mana. Hampir cari Nabi Muhammad. Dia kata hampir jumpa dia. Fasalhu lana syai'an na'kuluh. Pergi minta dekat dia apa-apa benda kok boleh makan. Ni nak makan pun tak ada ni. Faja'alu yadhkuruna min hajatihim. Duk sebut ni mak dia, mak cik dia, pak dia, pak cik dia duk sebut ni. Hang kalau jumpa Nabi Muhammad lagi hang minta yang ni. Hang jumpa dia lagi hang minta yang ni. Hang jumpa dia lagi hang minta yang ni. Nak minta macam-macam. Ni faja'alu yadhkuruna min hajatihim. Dia pun duk sebut satu benda hak depa nak Nabi bagi kat depa. Fazahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pun kata dah family tugas, keluarga bagi tugas dekat dia untuk pergi jumpa Nabi, minta tolong bagi sikit makan. Dia pun pergi. Bila dia sampai, tanya-tanya orang tunjuk-tunjuk sampai di rumah Nabi. Sampai di Masjid Nabawi sebelah rumah Nabi. Kebetulan masa dia sampai tu, dia kata pada masa itu fawajadtu 'indahu rajulan yas'aluh. Bila aku sampai tu, kebetulan dah ada satu syekh duk main minta juga kat Nabi. Tuan-tuan jenuh tuan, jadi wakil rakyat pun susah dah, jadi Nabi lagi susah. Pergi jumpa Nabi, cerita abang tak ada apa nak minta Nabi bagi bantuan. Dia pergi nak minta bantuan, dia sampai sudah ada seorang duk minta dekat Nabi, duk minta bantuan daripada Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ajidu ma u'tika. Nabi jawab dekat kawan duk minta ni, Nabi kata minta maaf, saya pun tak ada apa nak bagi. Nabi pun tak ada. Kalau ada pun dah bagi kat orang dah. Nabi jawab dekat kawan main minta ni, Nabi kata la ajidu ma u'tika. Aku tak ada benda nak bagi. Fatawalla ar-rajul anhu wa huwa mughdab. Bila pergi minta, Nabi kata tak ada nak bagi, dia beralih pusing nak pergi tu sambil marah-marah. Oh tuan-tuan, perangai ni pada dulu membela dah. Ya Allahu Akbar. Dia nak minta kat orang, dia nak minta tolong orang. Bila orang tak boleh tolong, dia maki orang tu. Kaya saja ya, aku doa bagi miskin baru dia tahu. Dia nak minta tolong, dia nak minta ihsan daripada orang.
Orang nak tolong, orang tak mau tolong itu, dah, dia marah kalau tak boleh tolong dia. Rupanya zaman Nabi SAW sudah ada macam ni. Bila Nabi kata aku tak ada apa nak bagi, dia pusing nak balik itu, wahwa mughdab, marah dia ni. Wahwa yaqul, sambil marah, sambil duk kata di mulut, dia kata la amri, dia bersumpah dengan umuk dia, demi umuk yang duk ada kat aku ni, dia kata innaka la tu'ti man syi'ta. Dia tuduh Nabi, dia kata hang Muhammad, hang ni jenis tak senonoh, hang tolong keroni hang saja. Dalam bahasa hari ni dia sebut lagu tu, dia kata innaka la tu'ti man syi'ta. Muhammad, hang ni hanya boleh tolong, hanya boleh bagi bantuan kepada orang yang hang nak saja. Aku bukan geng hang, hang tak tolong aku. Walhal Nabi tak ada sungguh benda nak tolong. Dia sudah buruk sangka dengan Nabi. Demi umur aku, dia kata Muhammad, hari ni aku kenal hang. Hang bukan jenis boleh tolong semua orang. Hang pilih bulu bila nak tolong. Kata macam tu dekat Nabi. Syekh Bani Asad ni tak minta tolong ni, dia baru sampai, dia tengok macam tu, dia kata pilah, dia kata. Kawan ni pergi minta, Nabi tak boleh bagi, pusing sambil marah-marah. Dia yang baru sampai ni tersentak bila tengok, Allahu Akbar. Macam tu punya kejadian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Yaghdabu alayya an la ajida ma u'tihi. Nabi kata dia marah kat aku pasal aku tak ada benda nak bagi kat dia. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni, dia macam Nabi ni macam meratus. Nabi kata Masya Allah, dia marah aku, dia minta tolong kat aku. Aku bukan tak mau tolong dia, tapi aku pun tak ada, aku nak bagi macam mana. Dia marah aku. Nabi kata man sa'ala minkum walahu uqiyatun aw idluha faqad sa'ala ilhafa. Tapi Nabi kata satu benda mau ingat, siapa yang hidup meminta-minta dekat orang sedangkan pada dia ada duit, bukan tak ada, ada duit sebanyak satu uqiyah. Barang siapa yang pergi minta ke orang sedangkan dia bukan tak ada duit langsung, dia ada duit tapi dia nak lagi, kalau sekiranya dalam poket dia ada satu uqiyah ataupun seumpama satu uqiyah, tapi dia pergi minta juga dekat orang, dia ni satu orang yang terdesak dan suka mendesak orang. Nabi kata, ringkas hadis tu, Bani Asad tadi ni terus tak jadi nak minta apa dekat Nabi. Satu macam yang U-turn balik pergi dekat keluarga dia. Dia kata nampak gaya kita tak ada nasib hari ni. Sebelum saya minta, ada satu orang nak pergi minta tolong Nabi, Nabi tak boleh tolong dia, dia maki Nabi, dia marah dekat Nabi. Lepas tu aku dengar Nabi Muhammad kata bukan aku tak mau tolong, tapi aku pun tak ada benda nak tolong. Keluarga dia pun dengar macam tu, simpan, lapang pilah sikit. Di hujung hadis dia kata apa? Faqadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik sya'irun wa zabid. Tengok-tengok esok Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi cari keluarga dia. Nabi bawa bersama dengan Nabi syair dengan zabid. Nabi bawa gandum dan Nabi bawa zabid, kismis, bawa pergi bagi dekat mereka. Faqasama lana minhu. Bila Nabi sampai, Nabi bahagi-bahagikan makanan itu, hatta aghnana Allahu azza wa jal, dan kemudiannya Allah beri kepada kami kelapangan rezeki. Mereka duduk di Madinah dan mereka mendapat rezeki yang lapang. Kalau macam tu, saya nak wasiat setengah daripada harta saya. Kalau daripada harta ni nak bagi 2/3, Nabi kata banyak sangat, okey, saya nak bagi setengah untuk wasiat kepada siapa-siapa. Saya nak bagi setengah daripada harta saya. Qala la. Nabi kata tak boleh. Nabi kata as-sulus. Nabi kata kalau nak bagi juga, bagi 1/3.
Nabi kata wasulusu kathir. Nabi kata 1/3 tu pun banyak dah. Pasal apa? Pasal dia orang kaya. 1/3 harta dia bukan macam 1/3 harta kita. Kita kalau ada 3,000, 1/3 baru 1,000. Dia kalau ada 3 juta, 1/3 sudah 1 juta. 1/3 bagi orang kaya banyak. Nabi tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini kaya. Bila dia kata dia nak bagi 2/3 harta dia, Nabi kata jangan, banyak sangat. Dia kata saya nak bagi 2/3. Nabi kata tak mau, banyak sangat. Saya nak bagi setengah. Nabi kata tak mau, banyak sangat. Nabi kata kau nak bagi juga thuluth, 1/3. 1/3 tu pun kathir. Nabi kata itu pun banyak. Tengok Nabi. Kalau ustaz lah ni mari jumpa ustaz, saya ada ingat nak infak duit sikit. Ya banyak kali tu. Ya berapa tu? Orang kaya ni kata saya bagi, ingat nak bagi 1 juta kot. Oh, boleh. Lepas tu tak lama ustaz tu tukar kereta. Bukan semua, tapi ada hak nakai ni ada. Hak nakai ni di mana pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, nak bagi. No, dia kata kau nak bagi juga 1/3. 1/3 itu pun Nabi kata banyak. Innaka antazara warasataka aghniya khairun min an tazarahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Nabi kata daripada hang tinggal anak hang esok miskin meminta-minta kepada orang, lebih baiklah hang tinggal zuriat, hang tinggal anak yang kaya. Nabi kata soal hang nak buat pahala, buat. Soal hang nak infak harta, buat. Soal hang nak bagi wasiat kepada tujuan-tujuan kebaikan, buat. Nabi kata tapi ingat, kalau kita ada anak, kita pastikan anak kita tu kita tinggal, dia tidak hidup melarat, apatah lagi dia tak merempat dan meminta-minta. Itu lebih baik daripada hang tinggal anak hang hidup meminta-minta dekat orang. Hang orang kaya tapi tinggal anak yang merempat macam ni. Hadis ni nak beritahu dekat kita apa tuan-tuan? Kaedah bersedekah, utamakan yang dekat dulu. Anak isteri dulu, tengok adik-beradik, abang kakak kita dulu, tengok baru pergi ke jauh, baru pergi jauh. Tengok orang Kelantan yang susah kena banjir dulu, lepas tu baru pergi Kemboja. Kaedah dia macam tu. Duk terkam nak pergi manatah dunia ni tepi rumah susah tak tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu kaedah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Nabi kata yang penting dalam hidup kita ni apa dia? Kita bersedekah kerana nak mencari keredaan Allah. Yang paling penting dalam hidup kita ni, kita buat apa pun, sama ada kita nak infak, sama ada kita nak bersedekah, sama ada kita nak tolong orang, sama ada kita nak sebar ilmu, apa juga benda kita nak buat dalam dunia ni, biarlah kerana nak mencari keredaan Allah. Kalau itu yang ada dalam hati kita, Nabi kata illa ujirta biha, melainkan ada pahala Tuhan bagi dekat hang. Ikhlas kita Allah tahu. Ikhlas ini bukan satu benda yang Allah tahu, bukan satu benda yang mudah ikhlas ni, tapi ikhlas kita Allah tahu. Keikhlasan kita itu illa ujirta biha, melainkan Allah akan ada pahala untuk itu, untuk keikhlasan itu. Hatta luqmah taj'aluha fi simra'atik, sehingga kan kalau hang ikhlas, Nabi kata hang pi kerja,
hang pergi cari rezeki, hang bawa balik mai makan, hang suap makanan satu mulut masuk dalam mulut bini, Allah sediakan ganjaran pahala. Kalau hang ikhlas, hang pergi buat kerja ikhlas, hang dapat rezeki itu, hang bagi makan anak bini hang ikhlas. Kalau hang buat kerja ni semata-mata kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, nasi satu suap hang suap dalam mulut bini, bukan pergi bagi dekat anak yatim, bukan pergi bagi dekat rumah orang tua, hang suap mulut bini di rumah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, tuan-tuan nampak hadis ni, kalau kita follow hadis ni, kita ikuti hadis ni pelan-pelan, elok-elok, bagi dia jerap dalam hati kita, kita boleh nampak bagaimana sahabat ni, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kata sakit tenat, bila Nabi mai ziarah dia, setengah penyakit dah hilang. Bila dia ada satu muskil, dia tanya Nabi, cara Nabi bagi kaunseling dekat dia, cara Nabi bagi nasihat dekat dia, dia mai kuat. Dia mai kuat. Dia boleh duduk bercakap dengan Nabi, dia boleh duduk respon dengan Nabi. Apa yang Nabi terang tu meredakan dia dan mengumpul harta dan menjadi orang kaya. Tidak salah. Bahkan kalau boleh, lebih ramai orang Islam kaya, lebih baik. Kalau boleh, lebih ramai orang Islam kaya, lebih baik. Yang keempat, pendapat sebahagian ulama, jika sekiranya ahli waris ataupun anak-anak yang nak ditinggalkan itu orang yang kaya-kaya, anak kita semua successful, 5 orang anak, 5 jadi doktor pakar. Ulama kata kalau begitu keadaan anak-anak yang kita nak tinggal, berwasiatlah dengan 1/3 harta kita. So mereka tak perlu sangat duit kita, mereka pun dah kaya. So apa hak ada kat kita, berwasiatlah dengan 1/3 harta kita. Tapi kalau sekiranya kita meninggalkan anak-anak yang dhaif dan susah, kalau nak berwasiat, berwasiatlah kurang daripada 1/3, kerana meninggalkan anak yang susah itu tidak baik di dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, dia kata, an rajul min Bani Asad annahu qala nazaltu ana wa ahli bi Baqi' al-Gharqad faqala li ahli izhab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalhu lana syai'an na'kuluh. Faja'alu yadhkuruna min hajatihim. Fadhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadtu 'indahu rajulan yas'aluhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ajidu ma u'tika. Fatawalla ar-rajul anhu wa huwa mughdab wa huwa yaqul la'amri innaka la tu'ti man syi'ta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu alayya an la ajida ma u'tihi. Man sa'ala minkum walahu uqiyatun aw 'idluha faqad sa'ala ilhafa. Qala al-Asadi faqultu la liqhatun lana khairun min uqiyah wal uqiyatu 40 dirhaman. Qala faraja'tu wa lam as'alhu فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشعير والزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Yani satu cerita, macam mana cerita ada orang susah,
Dia kata seorang laki-laki daripada Bani Asad, dia dengan family dia, dengan keluarga dia, mai tak tahu daripada mana, mai ke Madinah. Dia pergi berhenti di Baqi' Al-Gharqad. Baqi' ni kat mana lah ni tuan-tuan? Di Madinah. Perkuburan penduduk Madinah. Baqi' Al-Gharqad. Di situ dulu Baqi' ni, di Baqi' Al-Gharqad ni maksud pokok duri. Dulu di kawasan tu, kawasan yang Baqi' lah ni dulu banyak pokok-pokok duri. Maka dipanggil Baqi' itu Baqi' Al-Gharqad. Daripada mai tah daripada mana, mai berhenti di situ. Satu family, satu keluarga besar duduk di situ. Bila duduk di situ, keluarga mai daripada tak tahu mana tempat dan susah, tak ada nak makan pun tak ada. Bila dah sampai di Madinah, mereka kata dekat ni, yang kata rajul min Bani Asad ni, kata dekat dia ni, dia kata ni, ang pi jumpa Nabi SAW, fasalhu lana syai'an na'kuluh. Pi jumpa Nabi ni, depa mai daripada jauh ni, mai Nabi pun tak pernah tengok ni. Mai ni daripada Islam dah, daripada tempat depa mai ke Madinah ni, mai nak tengok Nabi, mai nak kenal Nabi, mai susah. Tuan-tuan tahu sampai hari ni, ini bukan cerita 1400 tahun dulu, sampai hari ni Mekah Madinah ni sentiasa dikunjungi oleh orang daripada berbagai negara dengan berbagai latar belakang. Saya pergi haji tahun 1996. Masa nak balik dekat airport, satu kawasan airport tu depa ni semua geng kulit hitam ni, ramai tidur melepok buat dia lantai airport ni. Saya tengok ada satu duduk atas bangku dengan serban besar ni, serban macam orang Sudan ni, ikat besar ni. Hak lain ni pakai duduk melepok ke bawah, duduk dengar. Dia duduk cakap bahasa dia. Sebelah dia duduk pegang Quran. Kawan ni baca Quran, sekejap lagi dia bercakap bahasa dia. Kawan ni baca Quran, sekejap lagi dia cakap. Saya duduk tengok. Bila saya duduk tengok, dia tengok saya. Mujur dia tak tanya ada hutang ke? Saya tengok dia, dia tengok saya. Dia kata tahan. Dia panggil. Saya pun pergi bagi salam dekat dia. Assalamualaikum ya Syekh. Oh, anta kalim Arabi? Dia kata, "Hang boleh cakap Arab?" Saya kata, "Insya-Allah kalim syuraya." Sikit boleh kata. Dia peramat kawan baca Quran tu. So saya duduk tepi tu. Kan? Ringkas cerita, saya tanya dia ni mai mana? Eritrea. Nak tahu Eritrea tahu mana? Ada peta dunia ke nak buka tengok? Satu negeri halus kecil. Eritrea, nama tak ramai orang tahu. Bendang raja pun kita tahu. Eritrea, dia main daripada Eritrea. Oh, saya kata. Saya tanya dia nak balik bila? Dia kata wallahu a'lam. Saya kata hang ada di airport, hang tak tahu nak balik bila? Dia kata tak tahu, wallahu a'lam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal depa ni mai buat haji dengan balik atas ihsan kerajaan Saudi. Dia tak ada duit. Depa memberi ketenangan pada dia. Habis bab harta. Qultu, dia kata aku kata dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Dia tanya soalan kedua kepada Nabi. Maksud kata-kata ini kalau tuan-tuan tengok di dalam syarah Sahih Muslim, dia umai dua kemungkinan. Satu, ukhallafu ba'da ashabi, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah saya ni akan berumur panjang? Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni saya sakit ni, teruk ni, rasa sakit ni, duk menanggung ni teruk. Saya nak tanya Tuan, agak-agak Tuan, umur saya ni panjang ke dah? Satu kemungkinan lagi, dia kata ukhallafu ba'da ashabi, maksudnya Tuan, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah kerana saya sakit ni,
apabila tuan dan sahabat-sahabat lain nak balik ke Madinah. Itu maksud yang kedua. Maksud kata-kata dia tadi ni, dia tanya Nabi SAW, ni saya ni duk sakit teruk ni, adakah saya akan mati di sini? Adakah umur saya tak panjang? Satu. Ataupun dua, maksud dia, ya Rasulullah, saya sakit teruk ni, adakah dengan kerana saya sakit ni, bila sempurna sah lerah haji, tuan dengan sahabat-sahabat balik ke Madinah, tinggal saya di sini? Itu dua. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, hati mereka ni tak mau dah duduk di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, dalam hati mereka ni kalau boleh tak mau dah balik mai duduk di Mekah. Pasal Mekah ini sudah menjadi satu noktah hitam, sudah menjadi satu titik hitam di dalam hidup mereka. Mekah negeri tumpah darah mereka. Di Mekah mereka didera, di Mekah mereka dipulau, di Mekah mereka dibuat macam-macam. Kafir Quraisy buat tahana dekat mereka di Mekah. Bukan mereka sahaja, bahkan yang lebih teruk kena Nabi SAW. Kita pernah baca hadis di masjid ni, bagaimana Nabi SAW pada zaman awal Islam, Nabi pergi sujud semayang di tepi Kaabah, dia pergi ambil perut unta busuk, lumbuk mai atas belakang Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tengok ni ketak ni, nak pergi tolong tak berani. Pasal apa? Pasal yang mendominasi Mekah, yang kontrol Mekah, orang yang berkuasa di Mekah ini ialah kafir Quraisy. Dan pimpinan-pimpinan kafir Quraisy ini cukup dahsyat mereka ni, cukup zalim. Bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah kena, bayangkan macam mana Ammar bin Yasir, bapa dia Yasir, mak dia Sumayyah kena di Mekah. Bila orang pergi ambil perut unta busuk 3 hari punya perut unta, pergi lumuk atas belakang Nabi, sahabat-sahabat ni sangat sedih, sangat simpati, tapi nak pergi tolong tak berani. Jadi Mekah sudah menjadi satu tempat yang meninggalkan satu titik hitam, satu sejarah hitam dalam hidup para sahabat Nabi. Dan daripada hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, daripada sampai di Madinah, satu negeri yang Nabi SAW cukup suka. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zaman yad'u ar-rajul ibna ammih wa qaribah halumma ila ar-rakha halumma ila ar-rakha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبيث الحديد أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ni hadis ni yang berkacau kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW kata akan mai satu zaman esok ni di mana pada zaman itu yad'ur rajul ibna ammi wa qaribah. Satu orang yang duduk di Madinah, dia duduk di Madinah, dia kata ke adik-adik beradik dia, halumma ila rakha, halumma ila rakha. Dia duduk di Madinah, tapi dia duduk ajak adik-adik beradik dia, dia ajak mak dia, dia ajak ayah dia, dia ajak abang dia, dia ajak kak dia, dia ajak adik dia, dia ajak bini dia, dia ajak anak dia, halumma ila rakha, halumma ila rakha. Dia kata jom kita pindah keluar daripada Madinah, kita pergi ke satu tempat yang menjanjikan
kemakmuran kepada kita. Wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Nabi kata, sedangkan kalau mereka tahu Madinah itu adalah tempat yang paling baik untuk mereka. Mereka dah ditakdirkan Allah keluar daripada bumi-bumi lain, pergi ke satu bumi yang paling baik di atas muka bumi. Tiba-tiba dah ditakdirkan mereka duduk berpijak di atas bumi bertuah, di atas bumi Madinah. Tiba-tiba tak seronok dengan Madinah, nak keluar daripada Madinah, nak ajak adik-beradik keluar daripada Madinah. Mereka ni tak tahu. Nabi kata, demi Allah, Tuhan 80. Dia wafat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa dia meninggal, dia orang sangat kaya. Jadi kaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan baru kaya. Dia kaya sejak daripada ada Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kaya. Sampai wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali, sampailah naik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas kekal sebagai orang kaya. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Sahabat-sahabat Nabi ni depa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah mai ke Mekah untuk nak buat haji. Tuan, Nabi seumur hidup dia buat haji sekali aja. Dan Nabi buat umrah 4 kali. Jadi oleh kerana ini adalah satu-satunya haji yang Nabi buat, maka sahabat semua nak ikut, pasal nak tengok macam mana cara buat haji. Tuan-tuan, kita sudah maklum sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dalam bab ibadat, dalam bab syariat, mereka tidak akan buat lain daripada yang Nabi buat. Ini sahabat Nabi. Mereka sangat serius dalam soal ini, mereka sangat strict dalam soal ini. Bukan sahaja bab semayang, bab haji, bab umrah, bab nak keluar zakat, bab puasa, bab yang melibatkan syariat, yang melibatkan agama. Mereka akan pastikan mereka ikut macam Nabi buat. Tidak ada kurang, tidak ada tambah, tidak ada tokok tambah. Apabila Nabi SAW pergi ke Mekah untuk nak buat haji, haji itu dipanggil Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji last. Itulah satu-satunya haji yang Nabi buat. Bila Nabi pergi, ramai sahabat ikut. Antara ramai-ramai itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nak jadikan habuan dia jatuh sakit di Makkah. Masa buat haji itu, nak jadikan habuan dia, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Bahkan sakit dia ni sakit macam nak habis umur. Sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas duk berasa kata dia macam nak mati di Mekah, bersebab musababkan sakit itu. Dalam pada duk sakit tu, hadis ini mai. Dia kata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' min wajah. Dia kata, waktu aku tengah sakit teruk, aku tengah lorat, Nabi mai ziarah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia macam tu. Dia kalau orang yang dia kenal, apatah lagi sahabat rapat dia, bagi tahu kata sakit, dia sampai. Bukan sahabat rapat dia, khadam yang duk kerja dengan dia, dengar kata sakit, Nabi sampai. Kan kita duk baca 2-3 kali hadis satu budak Yahudi, pak Yahudi, mak Yahudi, dan dia pun Yahudi. Dia bukan orang Islam, tapi dia syok ke Nabi.
Tiba-tiba jatuh sakit. Bila dia sakit, orang pergi habaq dekat Nabi. Nabi pergi visit dia, Nabi pergi ziarah dia, Nabi pergi tengok dia, Nabi masuk pergi duduk sebelah kepala dia. Nabi kata dekat dia, Nabi kata aslim, masuklah Islam. Budak Yahudi ni bila Nabi kata lagu tu, dia tengok Nabi, dia tengok pak dia duduk sebelah satu lagi. Tapi yang kata Nabi ni tuan-tuan, satu manusia yang bukan sahaja sahabat sayang dia, musuh hormat dia. Bapa budak Yahudi ni bila tengok Nabi kata ke anak dia aslim, masuk Islam. Bila anak dia tengok kat dia, dia kata ata' Abul Qasim. Dia kata hang ikutlah kehendak Muhammad Abul Qasim ini. Hadis ni cerita dekat kita Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia jatuh sakit, orang bagi tahu dekat Nabi, Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi duduk sebelah dia, faqultu, dia kata aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah, balaghani ma tara minal wajah. Dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, Tuan tengok saya ni duk sakit lah ni, Tuan nampak ni keadaan saya lah ni, teruk ni. Wa ana dhu malin. Dia habaq dekat Nabi, dia kata saya orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu tengah sakit kuat, Nabi mai ziarah dia, dia habaq dekat Nabi, dia kata tuan tengok keadaan saya lah ni. Maksud dia nak kata saya ni duk nampak macam nak habis dah. Dalam keadaan yang macam tu, dia kata satu benda dia teringat. Apa dia? Wa ana dhu malin. Aku orang kaya, aku orang ada harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Tapi saya anak seorang aja, perempuan pula, dia kata. Saya tak ada ramai anak saya seorang saja. Sudahlah seorang ibnah, anak perempuan pula, dia kata. Afa atasaddaqu bi thulusai mali. Dia tanya Nabi ni dalam pada duduk sakit ni, dia kata ya Rasulullah, apa pendapat tuan kalau harta saya yang banyak ni saya nak wasiatkan 2/3 harta ni, nak bagi kat orang 2/3 harta saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Nabi tak setuju. Nabi kata berapa nak bagi? 2/3. Nabi kata no. Qala qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku kata dekat Nabi lagi, afa atasaddaqu yang nyawa aku ada di dalam tangan dia, la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlaqallahu fiha khairan minhum. Demi Allah, Nabi kata, barang siapa keluar daripada bumi Madinah kerana tak suka dengan Madinah, Allah akan gantikan tiap-tiap orang yang keluar daripada Madinah kerana tak suka tu dengan orang yang lebih baik untuk masuk duduk di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, benda ni duduk dalam kepala dia. Bila dia pergi Mekah, dia jatuh sakit di sana, dia duk takut ni. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah saya ni akan panjang umur ataupun saya akan mati di Mekah? Dia tak seronok, dia nak balik ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, adakah selepas selesai ibadat haji tuan dan sahabat-sahabat lain balik ke Madinah, tinggal saya di Mekah, adakah saya akan ditinggalkan di Mekah? Bukan Mekah tak bagus, tetapi Madinah ini sangat menarik untuk dijadikan tempat tinggal. Bila dia tanya macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf. Nabi kata, wahai Sa'ad, sekali-kali kamu tidak akan ditinggalkan. Dalam satu maksud lain, Nabi kata, dah, kamu tak mati lagi dalam sikit masa ni. So, tadi dua maksud. Adakah saya ni akan mati ataupun saya masih ada umur panjang, ataupun adakah saya akan ditinggal di sini kalau tuan balik ke Madinah? Itu dua. Nabi jawab, Nabi kata, dah, kami tak akan tinggal hang, dan hang pun tak akan mati dalam masa terdekat ni. Nabi kata lagu tu.
Hadis ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fata'mala amalan tabtari bihi wajah Allah illa zdatta bihi darajatan wa rifah. Nabi kata, apapun saat, apapun, buatlah amal ibadat dan kerja ini kerana nak cari keredaan Allah. Apapun, itu nombor satu. Nak menjaga pun kerana nak cari keredaan Allah. Nak duduk dalam bidang agama pun nak cari keredaan Allah. Nak mengaji, nak hafal Quran pun kerana nak cari keredaan Allah. Nak hantar anak pergi belajar hafal Quran pun kerana nak cari keredaan Allah. Apa pun nak buat ni, biar hati kita ingat, kata aku nak cari keredaan Allah. Kalau itu ada di dalam hati hang, illazdat tabihi darajah, melainkan Allah akan angkat darjat hang. Allah akan tambah darjat hang. Allah akan jadikan hang lagi mulia dan lagi mulia. Kalau hang buat benda ni kerana Allah, satu benda, Allah janji dia akan bagi kemuliaan kepada hang. Wala'allaka tukhallafu hatta yunfa'a bika aqwam wa yadhurra bika akharun. Dan Nabi SAW kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Sa'ad, bukan saja hang tak akan mati dalam masa terdekat ni, bukan kami nak tinggal hang di Mekah ni, bahkan hang akan hidup bahkan satu hari esok. Nabi kata, ini kata mukjizat Nabi, benda future, benda yang akan datang. Nabi bercakap, Nabi kata bahkan hang, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hari esok hang akan jadi satu manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang. Nabi kata kat dia. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas jadi macam yang Nabi kata. Dia kemudiannya hidup dengan umur panjang. Nabi wafat, dia ada lagi. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia ada. Dia berjuang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ikut serta dalam berbagai-bagai peperangan. Naik Sayyidina Umar, dia ada bersama dengan perjuangan Sayyidina Umar. Naik Sayyidina Osman, dia berada bersama dengan perjuangan Sayyidina Osman. Bahkan Osman lantik dia menjadi governor di Kufah. Dia jadi orang besar di Iraq. Bahkan wafat Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali, dia ada lagi. Dia berjuang bersama dengan Ali. Mai pada zaman Muawiyah, dia ada lagi. Dan dia wafat pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pernah dihantar sampai ke China untuk bawa Islam, memperkenalkan Islam di China. Itu sebab sampai hari ini tuan-tuan pergi Guangzhou, dia kata kubur dia ada di sana, sedangkan hadis abang kubur dia ada di Madinah. Waktu dia wafat, mayat dia disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi yang dikasihi. Dia menjadi satu manusia yang kaya, yang kekayaan dia tu dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Perjuangan dia membuka negara-negara Islam, menyebabkan ramai orang mendapat manfaat, mendapat Islam. Apa yang Nabi kata semasa Hajjatul Wada' menjadi kenyataan kepada dia. Maka ulama sepakat mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang manusia hebat yang kaya raya, yang kekayaan dia ni memberi manfaat kepada ramai orang. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Yang pertama, dianjurkan kepada kita kalau dengar ada sahabat-sahabat kita sakit, ziarahilah dia. Apatah lagi kalau kita pemimpin dalam masyarakat. Apatah lagi kalau kita ni pemimpin dalam masyarakat. Kalau ada orang main habaq dekat kita, ada orang tertentu, orang yang berjasa di dalam masyarakat, sakit misalnya, luang-luangkan masa untuk ziarahi dia. Yang kedua, orang sakit boleh minta supaya didoakan kesembuhan dia. Kalau kita sakit, ada orang mai ziarah kita, kita boleh minta kepada orang yang mai ziarah ni, doakan saya, minta bagi saya sihat.
Itu tidak salah, itu dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga,